Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Arsenal menentang pasukan Brentford, yang mana keputusan seri selepas hari itu mereka kalah dengan Everton 1-0. Kali ini Arsenal seri dengan Brentford 1-1. Dan apa yang kita boleh belajar daripada perlawanan ni, Arsenal adalah pasukan yang sebenarnya mempunyai masalah apabila berhadapan dengan satu pasukan yang bermain dengan low block, ataupun erti kata lain pasukan yang bermain dengan parking bus lah. Dan yang kedua, Arsenal juga akan kalah daripada segi pemain pasukan lawan yang mempunyai fizikal yang lebih besar. Kalau kita lihat untuk game ni, memang bahagian hadapan pasukan Brentford, sama ada di midfield ataupun bahagian striker, terutamanya Ivan Toney, yang mana Ivan Toney boleh menang duel dengan Saliba dan juga Gabriel berapa banyak. Area duel semalam memang boleh dikatakan hampir kesemuanya dimenangi oleh Brentford lah. Dan untuk gol yang dilakukan oleh Brentford, kalau kita tengok daripada set pieces tu, memang area duel bola tinggi sahaja pemain-pemain Brentford semua menang, sedangkan pemain-pemain Arsenal tak boleh nak menang dalam kedudukan bola tinggi. So that is a good thing tentang Brentford, yang mana mereka menggunakan kelebihan fizikal yang mereka ada untuk bermain secara direct dan bermain secara counter attack. Dan dalam pada masa yang sama, mereka mempunyai defensive structure yang sangat organised, yang sangat compact. Walaupun bermain dengan parking bus, mereka cepat untuk react dan juga cepat untuk membaca pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Arsenal untuk mereka block ataupun untuk mereka intercept hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal. So that is a good thing tentang Brentford punya pemain. Dan dalam perlawanan ni juga, counter attack yang dilakukan oleh Brentford sebenarnya sangat-sangat efektif. Mereka berjaya untuk create beberapa counter attack dan juga typical of direct attack. Tetapi sayang, apa yang membezakan adalah tentang clinical, yang mana boleh dikatakan Brentford ada 3 big chances ataupun 3 peluang keemasan yang sepatutnya mereka boleh score dan finish the game, tetapi mereka tak beberapa clinical untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Bahkan apa yang dilakukan adalah mereka clear the ball, mereka tolong pula Arsenal dengan mereka yang clear bola tu lebih jauh daripada gawang. So benda tu yang menyebabkan Brentford tak boleh nak menang pada perlawanan ni, walaupun nampak daripada segi in term mereka punya gameplay memang sangat efektif, memang sangat berkesan. Cumanya mereka tak clinical dan finishing mereka agak merugikan apabila mereka gagal menyudahkan peluang-peluang yang ada. So tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, kita akan cerita pasal Arsenal dahululah. Kalau kita nak cerita pasal Arsenal, Arsenal sebenarnya bermain macam biasa. Mereka bermain macam biasa ni bukan maksud dia biasa je dia main. Tak, bukan maksud dia macam tu. Maksud dia mereka bermain dengan taktikal yang mereka dah implement daripada awal season hari tu. So corak permainan tidak banyak yang berubah ditunjukkan oleh Arsenal lah. Dan untuk game-game sebelum ni pun Arsenal bermain dengan sebegitulah. Cumanya yang menarik tentang perlawanan ni adalah apabila Brentford bermain dengan low block, apa yang dilakukan oleh Arsenal pada perlawanan ni adalah sangat-sangat menarik, iaitu dalam fasa build up Arsenal akan bermain dengan overload di bahagian tertentu. Contohnya saya bagi, kalau Arsenal menyerang di bahagian kanan, apa yang dilakukan oleh Arsenal untuk beat ataupun cuba untuk melakukan penetration ataupun untuk masuk ke dalam D-box ataupun untuk kalahkan low block ataupun parking bus yang dilakukan oleh Brentford adalah mereka akan overload di bahagian kanan dengan penggunaan ataupun penglibatan daripada 3 player mereka di bahagian kanan. So apa yang dilakukan adalah Odegaard, Saka dan juga Ben White. Mereka bertiga ni akan naik dalam fasa build up di bahagian kanan untuk beat pertahanan kiri pasukan Brentford ataupun cuba untuk masuk ke bahagian kiri pasukan Brentford. Dan perkara sama juga sekiranya pasukan Arsenal melakukan serangan di bahagian kiri, mereka akan overload di bahagian kiri dengan penggunaan 3 player, iaitu Zinchenko, Xhaka dan juga Martinelli di first half lah, dan juga ketika second half sebelum ditukarkan Martinelli dengan Trossard. So apabila mereka overload di bahagian kanan dan juga bahagian kiri mengikut arah kepada mereka punya serangan, mereka akan create lebih banyak space dan juga mereka akan attract pemain-pemain Brentford yang sangat compact untuk keluar daripada mereka punya parking bus, dan mereka akan cuba untuk exploit kawasan-kawasan yang kecil ataupun exploit kawasan-kawasan ataupun ruang yang kecil yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Brentford tersebut. That is a good thing. So bermaksud di sini, apabila Saka pegang bola, Odegaard
Odegaard akan cuba untuk attract pertahanan lawan untuk follow up dengan dia. So di situ akan create space, White akan buat underlap dan ataupun sebagainya. Ataupun Odegaard pegang bola, Saka akan buat larian attract pertahanan lawan dan White akan cover tempat yang kosong tersebut. Dan apa yang kita boleh belajar daripada Arsenal ni adalah bagaimana mereka menciptakan gol yang pertama untuk apa? Untuk memecah belahkan parking bus ataupun kawasan yang sangat kompak oleh pasukan Brentford. Kalau kita lihat dalam pergerakan yang dilakukan oleh gol yang dilakukan oleh Trossard adalah bermulanya daripada bahagian kanan dan disudahkan oleh pemain Arsenal di bahagian kiri. Itu adalah cara bagaimana mereka beat ataupun memecah belahkan pertahanan pasukan Brentford yang sangat kompak dengan penggunaan 3 player di bahagian kanan dan mereka overload di bahagian tersebut. Jadi apabila Odegaard dapat bola, maka White akan buat overlap dan di situ untuk attract pertahanan lawan, dan di situ ada ruang yang kosong, maka Odegaard buat through passing, lepas tu Saka follow up dengan bola tersebut dan buat crossing kepada Trossard yang tidak dikawal. So that is a good thing tentang Arsenal. Sebenarnya mereka mempunyai cara bagaimana mereka nak memecahkan low block pasukan lawan, dan benda tu sebenarnya berlaku dalam beberapa ketika perlawanan. So banyak kali benda tu berlaku dalam gaya build-up play yang dilakukan oleh pasukan Arsenal. Cumanya apa yang menjadi permasalahan kepada pasukan Arsenal adalah daripada segi nama 9 punya player, iaitu Nketiah, yang mana boleh saya katakan Nketiah pada perlawanan ni adalah boleh dikatakan sebagai liability, iaitu dia tak memberi apa-apa impact yang positif kepada pasukan, terutamanya in term of ketika mereka attacking. Sebab apa? Sebab banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Arsenal dengan overload di bahagian kanan ataupun kiri, maka Nketiah selalunya dia akan out of position ketika bola hampir berada dalam D box, yang mana beliau akan keluar untuk support ketika fasa build-up ataupun ketika fasa overload tersebut, yang menyebabkan banyak orang kata apa, yang menyebabkan numbers of player Arsenal di dalam D-box adalah kosong. So apabila jadi macam tu, Mikel Arteta sedar kalau Nketiah keluar, maka Nketiah takkan ada untuk menerima bola. Jadi ada beberapa certain situation yang mana Mikel Arteta mengarahkan daripada Xhaka overload untuk support kepada Zinchenko dan juga Martinelli. Xhaka ditugaskan untuk masuk kepada bahagian D-box untuk menerima bola sekiranya pasukan Arsenal menyerang di bahagian kiri, sekiranya Nketiah keluar daripada out of position tersebut. So that is a poor decision sebenarnya daripada Nketiah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam fasa counter attack juga, Nketiah sebenarnya boleh create space lebih more to winger ataupun open game untuk winger kat in dan sebagainya, tetapi Nketiah juga agak lambat dalam buat decision making dan lambat dalam untuk link up play bersama dengan teammate dia sendiri. Sedangkan dah di bahagian kanan dan kiri, Odegaard, Xhaka, Martinelli dah dalam formation 3-2-5 is very good dah. Mereka dah boleh exploit dan juga boleh penetrate low block yang dilakukan oleh Brentford, tetapi disebabkan Nketiah yang kurang daripada segi involvement ataupun pelibatan untuk open space ataupun create space kepada teammate dia, menyebabkan pasukan Arsenal nampak terkial-kial untuk masuk ke dalam di box dia. Yang tu je problem Arsenal di bahagian serangan lah Tetapi yang menariknya, saya boleh katakan Odegaard memang super Odegaard, Saka, Odegaard dengan Saka memang orang kata apa, antara player yang sedang menyinar lah. Odegaard ni dia akan membentuk double 8 dengan Xhaka ketika formation, ketika mereka menyerang. Cumanya Xhaka akan support bahagian kiri kepada Martinelli dan Odegaard akan support bahagian kanan kepada Saka lah. Tetapi apa yang menarik tentang Odegaard ni adalah dia adalah creative playmaker dan dia juga adalah number 10 yang mana dalam era moden ni susah nak dapat. Sebab apa? Sebab dia adalah typical number 10 yang bukan hanya statik. Bermaksud sekiranya dia nak create game, dia akan banyak roaming, dia akan turun ke bawah untuk bantu partai, dia akan naik untuk berada dalam posisi yang tertentu. So dia adalah player yang bukan sahaja create chances ataupun create game melalui apabila dia on the ball, tetapi dia juga create game apabila dia tak ada bola di kaki, yang mana dia akan cari ruang kosong, dia akan attract pemain untuk fokus dekat dia dan dia boleh bermain dalam small space. That is a good thing tentang Arsenal punya build-up play. So benda tu yang menyebabkan Arsenal sangat bagus dalam fasa build-up. Tetapi
macam saya cakap, Nketiah tak bagi banyak support dan juga Nketiah adalah salah satu player yang menyebabkan Arsenal susah untuk beat low block. So that is benda tu yang menyukarkan lah. So benda tu yang menyebabkan Arsenal tak boleh nak masuk terlalu ke dalam dan tak boleh nak cari the final touch untuk orang score ketika mereka dah berjaya untuk beat pertahanan lawan lah. Jadi itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, Arsenal dah bermain dengan lawak. Serius saya cakap tetapi yang menjadi permasalahan apabila mereka kawal bola, mereka sebenarnya ada masalah daripada segi in term of counter attack dan juga daripada segi in term of set pieces apabila pasukan lawan dapat corner ataupun free kick lah. Kalau kita lihat game semalam, memang Arsenal kalah daripada segi fizikal. Gabriel dan juga Saliba is one of the best younger centre back sekarang, tetapi dengan Ivan Toney dia tak boleh nak beat area duel. Berapa kali Brentford bermain dengan set pieces ataupun bermain dengan direct goal daripada Diego Raya hantar pergi tengah pun challenge area duel untuk mencipta gerakan untuk pasukan Brentford. So benda tu Arsenal kena perbaiki lah So Arsenal kena perbaiki daripada segi berjumpa dengan pemain low block, bagaimana mereka nak attract striker untuk berada dalam posisi yang tepat. Yang kedua daripada segi physicality, terutamanya daripada segi area duel dan sebagainya, untuk memastikan yang mereka boleh menang EPL season ni. Sebab daripada segi gameplay memang nampak sebenarnya EPL dah berada dalam tangan Arsenal dah lah kalau mereka konsisten kan. Cumanya macam masalah dua tu tidaklah terlalu crucial tetapi boleh dibaiki untuk memastikan landasan mereka untuk menang EPL tu dah hampir-hampir sampai. Dan untuk Brentford pula, untuk game ni memang satu benda yang boleh saya puji adalah daripada segi defensive structure. Mereka sangat organize, mereka sangat compact dalam penggunaan 5-3 5 back mereka bermain dengan ultra defensif. Cumanya dalam organize pasukan Brentford ni, apa yang boleh kita puji adalah mereka punya komunikasi dan mereka punya interception ball dan mereka punya reading game. Mereka cepat untuk membaca apa pergerakan yang dilakukan oleh Arsenal dan bagaimana mereka mematahkan gerakan tersebut. Dan dalam masa yang sama mereka counter, dan dalam masa yang sama mereka juga menyerang melalui direct attack dengan menggunakan physicality. So bila goalkeeper buat goal kick akan long ball, so mereka akan mencuba menang area duel dan hasilnya mereka cipta 3 peluang keemasan yang hampir menjaringkan gol melalui direct dan juga counter attack. Tetapi macam saya cakap awal game tadi, awal video tadi, mereka tak clinical menyebabkan mereka tak boleh nak menang game ni. Sepatutnya mereka boleh finish the game lebih awal, tetapi sayang tak over clinical. Tapi in term of defending, shape, structure memang dah super Brentford. So memang orang kata apa, Arsenal akan menghadapi masalah yang sama kalau berjumpa dengan typical team main macam ni. Hari tu Everton bawa Sean Dyche, kali ni Thomas Frank So Arsenal kena cari jalan lah kena cari jalan. Sebab apa, takut lepas ni semua team main macam tu, so Arsenal tak boleh nak menang EPL. Okay, Assalamualaikum.